Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada para peserta dan juga penonton yang bersama dengan kami dalam satu webinar bicara Khazanah Research Institute yang dianjurkan oleh KRI ataupun Khazanah Research Institute pada petang ini. Ya, sudah pastinya ini juga merupakan penerusan kalau anda mengikuti kami seawal pembentangan laporan Building Resilience Towards Inclusive Social Protection in Malaysia yang dihasilkan ataupun dikeluarkan oleh Khazanah Research Institute. Sebelum ini, kita sudah berfokus kepada pelindungan permata negara ataupun lebih spesifiknya adalah kepada golongan kanak-kanak. Dan siri ini juga akan diteruskan kepada warga bekerja, seterusnya diteruskan kepada bagaimana ia mendasari isu kepada warga tua ataupun warga emas. Jadi dalam kita melihat kepada menongkah badai alam pekerjaan, sudah pasti topik pada petang ini, pembentangan laporan pada petang ini berfokus kepada isu-isu bagi golongan yang sedang dalam sektor pekerjaan. Jadi selamat datang juga diucapkan kepada para pendidik ataupun pembentang bagi laporan pada petang ini, iaitu saudara Adam Firus dan juga saudari Siti Aisyah Tumin. Juga sekadar penghargaan juga dari seikhlas hati daripada pihak KRI diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Terima kasih Datuk Seri bersama kami. Terima kasih juga Perkeso sudi untuk bersama dalam webinar pada petang ini. Tidak lupa juga penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, pengerusi Khazanah Research Institute. Baik, bagi anda yang mengikuti kami secara penciuman secara dalam talian, kita juga akan memberikan sedikit pengenalan kepada acara yang mana kita akan bermula dengan pembentangan daripada para pembentang ataupun penyidik daripada KRI sendiri. Selepas itu diteruskan dengan ulasan daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Azman dan diteruskan juga dengan sedikit kata-kata daripada Yang Berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob. Seterusnya diberikan ruang kepada sesi soal jawab kira kepada penonton ataupun rakan-rakan media yang ingin mengajukan persoalan yang mana boleh menggunakan kotak Q&A yang disediakan oleh penganjur untuk bertanyakan soalan yang memberikan nama dan juga dari institusi mana anda mewakili untuk memudahkan urusan pertanyaan. Soalan itu diajukan. Malah anda juga boleh menghantarkan soalan anda secara penciuman dalam talian di ruangan live Facebook yang kami kongsikan pada petang ini. Baik, tuan dan puan yang mengikuti kami pada petang ini, tanpa melengahkan masa, boleh kiranya untuk kita mulakan dengan tajuk menongkah badai alam pekerjaan. Ayuh sama-sama kita saksikan pembentangan yang akan dilakukan dimulakan oleh saudara Adam Firus untuk kita melihat bagaimanakah isu tentang mereka yang berada dalam golongan pekerja ini diberikan penumpuan dan sudah pastinya apakah antara gagasan inisiatif yang boleh kita laksanakan secara bersama untuk penambahbaikan dalam negara. Silakan. Okay, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sudi hadir. So webinar hari ini kita akan bincangkan satu bahagian daripada laporan KRI terkini yang bertajuk menongkah badai. Dan fokusnya hari ini adalah kepada isu-isu yang dihadapi golongan usia bekerja di Malaysia. Dan sebagai pengenalan, topik perlindungan sosial ini penting sebab krisis COVID-19 telah pun mendedahkan jurang sistem Malaysia setelah ramai terjejas, tercicir dan jatuh miskin tanpa menerima bantuan secukupnya. Tetapi selain krisis COVID-19, terdapat juga beberapa cabaran lain yang kita hadapi ataupun akan hadapi di Malaysia. Antaranya adalah teknologi disruption yang menyebabkan bertambah banyak pekerjaan di Malaysia yang bersifat informal. Kedua ialah proses population aging di mana 1 dalam 5 penduduk Malaysia dijangka akan terdiri daripada warga emas pada tahun 2060. Dan cabaran ketiga adalah jangka hayat penduduk Malaysia yang semakin panjang tetapi tidak semestinya lebih sihat. Jadi untuk hadapi masa hadapan yang bercabar dan yang tidak menentu ini, sekaranglah masanya untuk menyusun semula model sistem perlindungan sosial Malaysia. Okay, next. Sebagai gambaran keseluruhan, sistem Malaysia mempunyai 2 tunjang utama, iaitu bantuan sosial dan insurans sosial ataupun social assistance and social insurance. Bantuan sosial merujuk kepada skim-skim yang biasanya dilaksanakan dan dibiayai oleh kerajaan, dan biasanya skim-skim ini hanya
berobjektif untuk membantu hanya mereka yang betul-betul layak, seperti golongan miskin, B40 dan juga pekerja tertentu seperti petani dan lain-lain yang dianggap rentan. Namun proses sasaran atau targeting ini tidak semestinya tepat ataupun betul, sebab proses ini masih agak subjektif dan sometimes juga agak arbitrary, sama ada kita guna garis kemiskinan ataupun garis B40. Jadi ramai orang dilepas pandang walaupun mereka mungkin masih dalam keadaan kurang berada. Tambahan pula, obsesi terhadap targeting juga telah membawa kepada pencambahan dan penyepihan program bantuan. Dan ini mengakibatkan kos pentadbiran yang lebih tinggi untuk kerajaan, dan ini pula menghadkan perbelanjaan untuk betul-betul pastikan kecukupan nilai bantuan. Okey, so pada tunjang yang kedua, insurans sosial pula merujuk kepada skim-skim caruman seperti skim perlindungan pekerja untuk aksiden ataupun hilang kerja, dan ini dilaksanakan oleh Perkeso. Selain itu, kita ada juga skim simpanan persaraan oleh KWSP. So semua program ini di bawah insurans sosial didasari undang-undang, dan bagi kita aspek ini sangat membantu dari segi kemampanan dan juga untuk memastikan perlindungan sosial itu adalah sesuatu hak untuk seorang manusia di Malaysia. Namun jurang liputan di Malaysia masih terhad kepada pekerja formal yang mampu membuat caruman bersama majikan mereka, dan kadar penyertaan masih rendah, terutamanya antara kalangan pekerja informal ataupun self-employed, dan juga mereka yang di luar tenaga kerja, terutamanya suri rumah. So, memandangkan isu-isu ini, Malaysia perlu beberapa anjakan paradigma. Yang pertamanya, kita perlu beralih kepada sistem yang lebih inklusif di mana semua individu terlibat dalam sistem perlindungan, tak kira sama ada mereka miskin atau kaya. Sebab kita mesti sedar bahawa hampir semua orang akan hadapi risiko sepanjang hayat mereka yang boleh menyebabkan mereka jatuh miskin. Jadi kita perlu beralihlah daripada model berasaskan kebajikan dan hanya tumpu kepada orang yang miskin kepada pendekatan yang berasaskan hak. Dan dengan ini kita mampu menjadi lebih proaktif dalam mencegah kemiskinan dan menangani kerentanan. Prinsip kedua, KRAI juga menyuruh pendekatan kitaran hayat, di mana perlindungan dijaminkan sepanjang hayat setiap individu, dari zaman kanak-kanak ke umur bekerja dan juga usia tua. Dan ini untuk menangani risiko-risiko yang telah pun diperakui di peringkat antarabangsa mengikut konvensyen yang sudah lama ditubuhkan seperti yang ditunjukkan di bahagian kanan slide. Akhir sekali, prinsipnya adalah perlindungan inklusif yang kami sarankan ini sekurang-kurangnya patut membentukkan asas perlindungan sosial ataupun social protection floor, dan asas ini adalah jaminan kepada keselamatan pendapatan asas. Sebab sesungguhnya bantuan tersasar yang mendalam untuk golongan tertentu kita masih alukan, tetapi asas inilah yang kita patut sediakan untuk semua orang. Okay. So inilah sebagai ilustrasi risiko-risiko yang sistem perlindungan sosial Malaysia harus didasarikan berdasarkan kitaran hidup. Dan inilah cadangan-cadangan KRAI untuk setiap kumpulan umur dalam memastikan keselamatan pendapatan pada tahap yang asas berdasarkan risiko-risiko yang tertentu itu. So untuk kanak-kanak, kita telah pun sarankan pada webinar kami beberapa minggu lepas satu skim manfaat sejagat sebagai pendapatan asas untuk kanak-kanak dan keluarga di Malaysia. Untuk warga amas pula, kita menyarankan pencen sosial bersifat insurans, dan ini kita akan bentangkan pada beberapa minggu akan datang. Tapi pada hari ini pula kita akan bincangkan cadangan kami untuk warga umur bekerja, dan dengan itu saya ingin menjemput rakan saya Siti untuk membuat pembentangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Adam atas pembentangan yang menyatakan pendekatan menyeluruh laporan menungkah badai. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini seperti yang Adam nyatakan tadi, saya akan membentangkan beberapa dapatan kajian laporan kami berkaitan dengan penduduk dalam usia bekerja serta bagaimana kita boleh meningkatkan polisi untuk penduduk dalam kategori ini.
Jadi kurang 2/3 daripada penduduk Malaysia berada dalam usia bekerja yang kami definisikan sebagai mereka di antara usia 15 dan 64 tahun. Penduduk dalam kumpulan ini adalah sangat besar, lebih kurang 23 juta penduduk, dan bukan sahaja terdapat ramai penduduk dalam usia ini, malah isu dan cabaran mereka juga sangat pelbagai, saling berkaitan dan bersifat kompleks. Next. Laporan kami membincangkan beberapa badai yang perlu ditongkah oleh seseorang dalam usia bekerja. Pelbagai peristiwa yang dialami sewaktu fasa kehidupan ini sebenarnya mempengaruhi tahap pendapatan seseorang dan memberi kesan kepada kesejahteraan mereka, juga keluarga yang bergantung kepada mereka. Seseorang itu contohnya mungkin tidak boleh bekerja kerana mereka ditimpa kecederaan atau jika mereka ada kurang upaya. Untuk kaum wanita pula, mereka tidak boleh bekerja jika mereka bersalin dan sedang berpantang. Malahan tugas penjagaan anak dan juga rumah tangga boleh menyebabkan mereka tidak bekerja dalam pasaran buruh dan mendapat gaji daripada pasaran buruh. Pengangguran juga merupakan masalah yang sangat besar untuk golongan dalam umur bekerja, dan antara mereka terdapat cabaran peralihan ke dunia pekerjaan terutamanya untuk golongan belia. COVID-19 contohnya meningkatkan lagi risiko ini. Pada tahun 2020, kadar pengangguran meningkat kepada 4.5% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Dan masalah ini juga lebih berat ditanggung oleh golongan belia. Next. Dalam kalangan mereka yang sudah bekerja, terdapat juga pekerja yang mempunyai pekerjaan yang tidak formal dan tidak standard. Pekerjaan ini, dalam kalangan pekerja ini mereka mempunyai gaji yang tidak tetap dan mereka juga terlepas daripada jangkauan perlindungan sosial yang sedia ada. Dalam laporan kami dianggarkan 3 daripada 10 pekerja Malaysia mempunyai kerja sebegini, dan kadar pertumbuhan adalah sangat pesat dalam kalangan pekerja di bandar, pekerja muda serta pekerja yang berpendidikan tinggi. Next. Untuk menongkah badai dalam fasa kehidupan ini, Malaysia sebenarnya mempunyai beberapa polisi baseline yang telah kita bina sejak kita merdeka. Jika kita lihat kepada 9 cabang utama perlindungan sosial yang seperti Adam tunjukkan sebentar tadi, kita telah memperkenalkan beberapa skim untuk beberapa cabang risiko kitaran hidup dalam usia bekerja. Khususnya untuk menangani risiko yang berkaitan dengan kecederaan atau keilatan, skim insurans sosial yang ditadbir oleh Perkeso telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an lagi. Pada 2017, kita juga telah menyediakan perlindungan untuk pengangguran melalui skim insurans pekerjaan. Untuk wanita yang cuti bersalin, Akta Pekerjaan juga menyatakan majikan harus memberikan cuti gaji bersalin, namun kita tidak mempunyai apa-apa skim insurans sosial lagi untuk membayar gaji bersalin seperti yang diamalkan di negara lain. Malaysia malangnya tidak mempunyai sebarang perundangan untuk menangani risiko kanak-kanak, tetapi seperti yang Adam nyatakan tadi, 2 minggu lepas kita ada bincangkan isu ini. Dan untuk risiko umur tua serta rawatan perubatan, KRI juga akan membincangkan isu-isu ini dalam webinar akan mendatang. Jadi kita harap penonton boleh stay tune untuk webinar mendatang. Berbalik semula kepada isu penduduk dalam usia bekerja, walaupun kita mempunyai komitmen perundangan serta skim insurans sosial, masalah yang paling besar adalah masih ramai yang tercicir daripada skim insurans sosial yang sedia ada serta perundangan undang-undang. Polisi yang sedia ada hanya mandatory untuk pekerja dalam sektor formal sahaja atau untuk pekerja yang mempunyai majikan. Jadi dalam gambar rajah ini penduduk di sebelah kanan rajah. Bila kita bandingkan jumlah pencarum dalam skim insurans sosial dengan jumlah penduduk dalam usia bekerja, sebenarnya lebih kurang 40% dari penduduk boleh memanfaatkan bantuan yang dibina dalam skim insurans sosial. Dalam kalangan wanita dalam umur bekerja pula, hanya 40% mempunyai majikan yang sepatutnya membayar cuti gaji bersalin. Siapa yang ketinggalan? Mereka yang tercicir ini adalah mereka yang berada di tengah, termasuklah golongan yang mempunyai status pekerjaan yang tidak formal atau mereka bekerja sendiri. Juga mereka yang tidak bekerja langsung dan berada di luar tenaga buruh. Walaupun skim insurans sosial secara sukarela telah diperkenalkan, kadar pencarum masih sedikit. Pada tahun 2021 contohnya, hanya lebih kurang 12% daripada pekerja sendiri mencarum dalam skim kecederaan yang ditawarkan Perkeso.
Tanpa skim insurans sosial, ramai penduduk dalam usia bekerja bergantung kepada bantuan sosial yang dibiayai cukai seperti bantuan prihatin rakyat. Next. Namun capaian bantuan sosial juga amat merisaukan. Bila kita lihat kepada jumlah perbelanjaan bantuan untuk golongan dalam umum bekerja, jumlah bantuan yang diberikan adalah sama ada mendatar ataupun semakin berkurang. Tetapi jumlah program semakin meningkat. Jadi ini bermakna jumlah bantuan sosial yang diberikan per program semakin sedikit. Dan hal ini juga sangat membimbangkan. Sekarang saya telah banyak menerangkan pelbagai masalah dan untuk perlindungan sosial bagi penduduk dalam umur bekerja. Apa yang boleh kita lakukan? Next. Untuk meluaskan perlindungan sosial bagi penduduk dalam umur bekerja, laporan menungkah badan mengetengahkan 4 solusi utama yang akan saya explain in the next slides. Yang pertamanya, next. Yang pertamanya, capaian perluasan penggunaan serta caruman mandatori untuk skim insurans sosial perlulah kita perluaskan. Contohnya masih ada golongan pekerja yang tidak dimasukkan dalam skim insurans sosial lagi. Jadi ini boleh diperluaskan kepada mereka. Skim sukarela untuk pekerja sendiri juga haruslah ditukarkan kepada skim mandatori supaya semua jenis pekerjaan dan semua jenis pekerja boleh mencarum dan mengakses bantuan jika mereka ditimpa bencana kerja ataupun risiko-risiko yang lain. Untuk risiko seperti bersalin, contohnya skim insurans sosial yang baru juga boleh diperkenalkan untuk membiayai cuti bersalin dan cuti penjagaan, bukan sahaja untuk kaum ibu tetapi juga untuk kaum bapa. Yang pentingnya, syarat kelayakan perlu dipinda bersesuaian dengan sifat pekerjaan dan sifat pekerja yang berbeza dalam ekonomi kita. Next. Yang keduanya, laporan mengetengahkan peranan kerajaan sebagai tonggak ketiga dalam ekosistem insurans sosial. Terutamanya kerana status quo kita sekarang, caruman hanya diwajibkan untuk pekerja dan majikan dalam sektor swasta. Kita akui perluasan model insurans sosial ini bukan tugas yang mudah, maka peranan kerajaan untuk membantu beberapa golongan tertentu amat penting. Contohnya pekerja bukan standard yang tidak mempunyai gaji yang stabil atau suri rumah yang langsung tidak dibayar gaji, kerajaan boleh membantu membiayai caruman mereka. Sebenarnya sukacita kita bila tahu kerajaan memang ada membantu beberapa golongan seperti golongan P-hailing riders, juga golongan suri rumah miskin untuk skim insurans suri rumah yang akan diperkenalkan tahun hadapan. Tapi bantuan ini kita rasa perlu meliputi lebih ramai lagi penduduk. Kita juga akui sebenarnya skim insurans sosial mungkin masih akan meninggalkan beberapa golongan tertentu. Contohnya skim insurans pekerjaan tidak boleh diakses oleh belia yang baru mencari kerja dan belum mencarum. Jadi laporan menungkah badai juga menyarankan agar kita ada satu elang mencari pekerjaan yang dibiayai cukai untuk melengkapi skim insurans sosial yang sedia ada. Jadi penerima allowance ini bolehlah menggunakan bantuan yang diberikan untuk menyara kos sara hidup yang paling asas serta membantu mereka untuk mencari kerja dan mereka juga boleh mendapat bantuan tambahan dan juga polisi tenaga buruh yang lain seperti training dan upskilling programs. Hal yang sama mungkin juga boleh dilihat untuk kaum wanita yang bersalin yang mana tidak semua mempunyai majikan yang dipertanggungjawabkan untuk membayar cuti gaji bersalin. Satu geran tunai untuk kaum ibu yang baru bersalin boleh diwujudkan seiring dengan pemberian manfaat kanak-kanak sejagat yang dicadangkan oleh rakan sekerja saya 2 minggu yang lepas. Dalam fokus kita untuk meluaskan perlindungan asas untuk penduduk dalam usia bekerja, nilai bantuan yang dicadangkan sebenarnya adalah pada kadar yang minimum. Kita gunakan kadar PGK per kapita untuk laporan menungkah badai, namun untuk golongan tertentu kita juga nasihatkan supaya kerajaan revise the value. Contohnya untuk golongan seperti orang kurang upaya yang mungkin mempunyai kos sara hidup yang lebih tinggi. Next. Yang ketiga, satu dasar yang sangat penting adalah juga untuk memperhalusi status pekerjaan dengan lebih jelas dan membentuk kaedah pembiayaan 3 pihak yang inovatif dalam sistem perlindungan sosial. Kita mesti memastikan bantuan-bantuan ini bukanlah digunakan oleh sesiapa untuk mengelakkan bayaran caruman. Contohnya pekerja sendiri sebenarnya berbeza in terms of tahap kuasa dan juga tahap ekonomi mereka. Jadi kebolehan untuk mereka mencarum, tanggungjawab mereka menjarum serta kebertergantungan kepada bantuan kerajaan juga adalah berbeza. Jadi status pekerjaan dan tanggungjawab perlindungan sosial mestilah diperhalusi oleh pihak kerajaan. Next.
Seterusnya kita juga harus memikirkan bagaimana polisi yang diperkenalkan tidak akan berjaya kalau kita tidak bekerjasama dengan lebih erat dengan agensi kerajaan serta kesatuan pekerja yang lain. Contohnya jangkauan kepada golongan pekerja yang susah dicapai seperti petani dan peladang mungkin boleh lebih efektif jika kita bekerjasama dengan pertubuhan petani dan juga pertubuhan peladang. Untuk perniagaan mikro dan kecil pula, kita perlu bekerjasama dengan majlis perbandaran di peringkat daerah dan mungkin memikirkan cara yang lebih mudah untuk mereka membayar caruman. Contohnya di beberapa country di Latin America, mereka telah menggunakan monotax, iaitu satu sistem yang menggabungkan pembayaran cukai dan pembayaran perlindungan sosial dalam satu sistem sahaja supaya ini lebih mudah untuk businesses untuk membayar caruman dan cukai. Next. Hari ini saya mencadangkan polisi untuk penduduk dalam umur bekerja. Namun harus saya tekankan semula, polisi ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan fasa hidup yang lain seperti pendekatan kitaran hidup yang kita bincangkan dalam laporan menungkah badai. Contohnya 2 minggu lepas kita ada membincangkan tentang manfaat kanak-kanak sejagat. Sekiranya polisi ini dapat dijalankan oleh kerajaan dan apabila semua kanak-kanak didaftarkan dalam satu sistem pendaftaran perlindungan sosial negara, mereka juga mungkin boleh didaftarkan secara automatik ke dalam skim insurans sosial berkaitan pekerjaan. Jadi masalah seperti majikan tidak mendaftar pekerja ataupun majikan tidak membayar caruman pekerja mungkin boleh dielak dan disemak dengan lebih efektif. Malahan pekerja juga boleh lebih kekal rapat dengan manfaat bantuan lain seperti allowance mencari kerja serta khidmat nasihat untuk mencari kerja walaupun mereka belum mencarum. Kewujudan satu agensi perlindungan sosial yang menyatukan bantuan perlindungan pasif dan aktif ini sangat penting, terutamanya untuk golongan dalam umur bekerja yang mampu menjadi tenaga kerja yang produktif untuk pembangunan masyarakat dan juga ekonomi. Perkeso contohnya memang memainkan peranan yang dua peranan penting ini dan mungkin mereka boleh memainkan peranan yang lebih penting untuk membantu semua pekerja pada masa hadapan, bukan hanya pekerja dalam private sector juga. Jadi pembincangan saya akan diakhiri di sini. Mungkin kita boleh bincang lebih lanjut dalam sesi Q&A nanti. Terima kasih. Baik, itu dia terima kasih diucapkan kepada Adam dan juga terima kasih diucapkan kepada Siti Aisyah atas pembincangan yang konklusif. Sudah pastinya isu menungkah badai alam pekerjaan dibangkitkan dan juga tentang dasar-dasar yang turut dibangkitkan. Dan untuk anda yang sudah menonton kami, boleh juga berkongsikan pandangan ataupun hashtag kami di My Perlindungan Sosial, hashtag menungkah badai, juga boleh kongsikan di media sosial anda, hashtag Building My Resilience dan hashtag My Social Protection. Dan kita akan beralih kepada yang berbagi Datuk Seri Dr. Muhammad Azman. Tapi sebelum itu, kita sedia maklum dalam pelan-pelan stimulus ekonomi yang digagaskan oleh pihak kerajaan sebelum ini adalah untuk melihat bagaimana isu-isu pekerjaan dan juga keselamatan sosial pekerjaan ini ditangani dengan pelbagai pakej prihatin, pemerkasa dan sebagainya. Jadi perkara ini mungkin molek untuk diteruskan dan juga untuk diulas dengan lebih lanjut khususnya kepada yang berbagi Datuk Seri Dr. Muhammad Azman. Yang berbagi Datuk Seri mungkin boleh memberikan pandangan sedikit bersandarkan kepada cadangan dasar pembincangan itu tadi. Apakah aspek practicality yang mungkin boleh dicadangkan oleh yang berbagi Datuk Seri? Silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator Cik Ismail Adnan. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob di atas jemputan ke sesi panel webinar bicara KRI menungkah badai alam pekerjaan, dan syabas juga diucapkan kepada penyelidik-penyelidik di Khazanah Research Institute KRI atas penerbitan laporan menungkah badai ke arah keterangkuman perlindungan sosial di Malaysia yang komprehensif dan terperinci. Tan Sri di sini dinyatakan komprehensif dan terperinci. Kalau saya mengambil masa, saya minta moderator tolong ingatkan saya sebab banyak perkara yang nak dibincang ni, dan ulasan saya adalah berdasarkan kepada cadangan Puan Siti Aisyah dari KRI berkaitan beberapa perkara yang telah dikenal pasti untuk ditambah baik, contohnya perluasan liputan mandatory untuk skim insurans sosial, kerajaan sebagai tonggak ketiga dalam ekosistem insurans sosial, bantuan caruman untuk pekerja bukan standard. Ketiga, memperahulusi hubungan majikan pekerja dengan lebih jelas dan membentuk kaedah pembiayaan tiga pihak yang inovatif. Dan keempat, mengeratkan kerjasama pelbagai pihak dan menambah baik kempen kesedaran.
Kalau kita melihat kepada yang pertama yang bagi Tan Sri dan ahli-ahli yang hadir pada hari ini, perluasan liputan mandatory untuk skim insurans sosial. Seperti yang kita sedia maklum berkaitan cadangan dasar berkaitan perluasan liputan mandatory untuk skim insurans sosial, PKSO insya-Allah diharapkan dengan pengumuman bajet akan melihat kepada meluaskan liputan perlindungan kepada beberapa pekerjaan seperti pekerja domestik yang kita sedia maklum telah berkuat kuasa pada 1 Jun 2021 dan skim keselamatan sosial yang mana akan diumumkan dalam waktu terdekat yang telah diluluskan oleh Kabinet dan akan dilaksanakan pada awal tahun 2022. Dan skim perlindungan kepada penjawat awam yang berstatus kontrak sementara juga sedang diperhalusi bersama pihak kerajaan. PKSO akan terus meluaskan liputan perlindungan sosial kepada pekerjaan yang berisiko secara berperingkat dari masa ke semasa. So, the approach is dynamic. Kita tidak hanya melihat kepada Akta 4 untuk perlindungan kepada pekerja swasta dan Akta 789 kepada mereka yang bekerja sendiri. Dan perluasan perlindungan terhadap pengangguran juga bagi kategori yang bekerja sendiri dan beberapa pekerjaan lain yang memerlukan kajian yang lebih menyeluruh memandangkan golongan bekerja sendiri tiada hubungan majikan pekerja dan pendapatan mereka yang tidak menentu menjadi faktor penghalang untuk memperluaskan liputan perlindungan pengangguran kepada kategori ini. Dan melihat kepada keadaan yang seperti dibangkitkan tentang belia, penganggur dan sebagainya, yang ini juga sedang diperincikan dan telah dilaksanakan yang mana akan saya kupaskan sebentar lagi. Selain itu, berdasarkan cadangan pindahan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, Akta 800, PKSO juga mencadangkan allowance cuti bersalin kepada isteri sebagai penggantian pendapatan kepada mereka yang melahirkan anak. Allowance ini akan disusuli dengan perkhidmatan pekerjaan supaya mereka kembali bekerja selepas tempoh pantang. Berkaitan cadangan kedua, iaitu kerajaan sebagai tonggak ketiga dalam ekosistem insurans sosial bantuan caruman untuk pekerja bukan standard. Sebagai agensi kerajaan, PKSO berpendapat bahawa pembiayaan separuh atau sepenuhnya untuk skim perlindungan sosial seperti PKSO mungkin kurang praktikal di atas faktor keadaan fiskal kewangan negara yang kurang mampan dan tidak stabil pada waktu ini. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan skim suri rumah, PKSO mengambil masa hampir 3 tahun untuk berunding dan mendapatkan kelulusan bantuan caruman bagi suri rumah yang miskin ataupun di bawah kategori e-kasih. Walau bagaimanapun, PKSO akan mempertimbangkan hal ini dari masa ke semasa dengan memberi tumpuan kepada beberapa golongan sasaran yang dikategorikan sebagai golongan rentan seperti yang telah dilaksanakan untuk delivery riders di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, di mana caruman mereka ini dibiayai melalui kerajaan dan diharap akan ada pengumuman di dalam bajet yang akan dibentangkan pada 29 hari bulan Oktober ini. Dan di samping itu, jika kita melihat dalam keadaan COVID, allowance mencari pekerjaan di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan, PKSO telah melaksanakan perluasan allowance mencari pekerjaan di mana tambahan 3 bulan kepada mereka yang hilang pekerjaan, dan di samping itu juga sistem insurans pekerjaan untuk bantuan kepada graduan atau belia yang telah dinyatakan sebentar tadi ataupun lepasan sekolah, di mana di bawah pakej pemulih program SIP Prihatin 2.0 menyediakan allowance sebanyak RM300 untuk tempoh 2 bulan dan diikuti dengan RM400 jika pencari kerja berjaya mendapat ataupun ditempatkan ke alam pekerjaan. Jadi untuk seterusnya, cadangan ketiga itu memperhalusi hubungan majikan pekerja dengan lebih jelas dan membentuk kaedah pembiayaan 3 pihak yang inovatif. Jika kita melihat dari perspektif some of the Scandinavian dan also negara maju, pekerja gig dianggap sebagai pekerja, dianggap sebagai ada hubungan majikan dan pekerja, tetapi tidak di Malaysia. Jadi oleh itu, we have to find innovative way how kita nak menggalakkan to create awareness untuk pekerja gig ini mempunyai perlindungan keselamatan sosial. Jadi melihat kepada apa yang telah dilaporkan oleh ILO, pekerja gig mempunyai hubungan dengan penyedia platform gig, namun tahap hubungan adalah terhad. Kebergantungan pekerja gig dengan platform adalah berdasarkan berapa ujian kawalan atau control test yang merangkumi faktor-faktor seperti keupayaan menjana pendapatan, pemilikan aset, masa tempoh bekerja, merentasi pelbagai jenis pekerjaan gig, dan mungkin dari segi
definasi pemahaman di Malaysia, mereka tidak ada master servant relationship. Dan jika kita melihat kepada cadangan seterusnya, iaitu mengeratkan kerjasama pelbagai pihak dan menambah baik kempen kesedaran, this is where untuk kita memastikan bahawa keterangkuman pekerja-pekerja yang di luar daripada pekerja yang bermajikan, kita harus melihat bagaimana kita boleh meningkatkan pelbagai kerjasama. Maybe kita melihat kepada strategi menjalinkan hubungan tripartite, menyediakan rangkaian penyaluran maklumat kepada mereka yang bekerja sendiri. Contohnya untuk menggalakkan perlindungan sosial di kalangan kategori gig, Perkeso sedang bekerjasama dengan pihak-pihak contohnya kerajaan, di mana Kementerian Pengangkutan kita meminta kalau boleh sebelum mereka didaftar mempunyai lesen untuk pemanduan dan sebagainya, diwajibkan untuk mendaftar. Kita juga bekerjasama dengan penyedia platform dan juga pekerja gig secara tak langsung, di mana we try to create awareness bersama mereka tentang pentingnya perlindungan keselamatan sosial. So dari segi penyedia platform ini, Perkeso telah membina hubungan kerjasama dengan penyedia platform. Contohnya, setengah penyedia platform mempromosi dan mengiklankan pelan perlindungan sosial di bawah SKSPS ni melalui aplikasi Muda Alih mereka. Dengan aplikasi Muda Alih ini, mereka juga boleh bertindak sebagai ejen kutipan caruman untuk membantu pekerja gig dengan mengagihkan sebahagian daripada upah mereka untuk terus masuk ke dalam caruman Perkeso. Dan di samping itu, Perkeso juga terlibat secara langsung dengan pekerja gig dan persatuan pekerja. Malah kita juga telah mengadakan pertemuan yang produktif dengan Persatuan Penghantar P-Healing bagi menambah baik perlindungan sosial Perkeso untuk penunggang ataupun penghantar ataupun pekerja gig ini. Dan kami sedang mengembangkan rangkaian maklumat promosi di lapangan dengan kempen fizikal, WhatsApp dan kumpulan media sosial untuk kita memastikan bahawa mereka juga sedar, dan juga kita mempromosi pencegahan defensive riding untuk penunggang-penunggang gig ini untuk mengelakkan dari segi kemalangan. Dan sebelum saya akhiri, juga saya ingin berkongsi bahawa Perkeso juga menyediakan rangkaian penyaluran maklumat melalui skuad Perkeso Prihatin, di mana skuad ini akan turun padang untuk mengenal pasti isu-isu berkaitan dengan pekerja sama ada kemalangan, pembuangan kerja secara besar-besaran melalui pelbagai medium untuk kita memantau, memastikan bahawa jaringan keselamatan sosial kesenambungan itu wujud. Dan akhir sekali, di bawah program sinergi sosial Perkeso, telah ditubuhkan satu pasukan sebagai pasukan yang melihat kepada jaringan keselamatan sosial yang sistematik, komprehensif, di mana kita melaksanakan no wrong door policy. Maknanya jika hadir di Perkeso, jika mereka tidak layak, pelbagai lagi, memandangkan fungsi keselamatan sosial di Perkeso ini agak fragmented, dan pelbagai agensi yang melaksanakan sama ada either social assistance ataupun social insurance, we will try to help this penuntut-penuntut untuk memastikan bahawa mereka ada kesenambungan gantian pendapatan dan sebagainya. Dan setakat ini kita telah ada hampir 476 koordinator dan 240 agensi yang bekerjasama dalam program social sinergi, dan kita ada hampir 180 pemimpin masyarakat dan 35 agensi bukan kerajaan serta 25 agensi kerajaan yang membantu, di mana seramai hampir 3,481 prospek yang memerlukan bantuan dan sebanyak hampir 8,797 penyaluran bantuan yang telah dilaksanakan. Jadi this is some of what saya ingin sampaikan berdasarkan cadangan yang telah dibentangkan sebentar tadi, dan kita melihat banyak lagi perkara yang perlu kita perincikan, yang perlu melihat kepada keperluan keputusan polisi dan juga kerjasama daripada pihak majikan, kerjasama daripada pihak penyedia platform dan juga agensi-agensi yang utama sepertinya KRI yang sedang melaksanakan pelbagai inisiatif dan juga kajian untuk membantu policy maker melihat kepada way forward dalam kita melaksanakan keselamatan, jaringan keselamatan sosial yang komprehensif. Jadi inilah sedikit ulasan dan pandangan saya yang bagi Tan Sri dan semua ahli-ahli yang hadir pada hari ini.
Terima kasih yang berbahagia Datuk Sri. Kami akan menghargai respon dan juga sedikit ulasan yang diberikan. Cukup konklusif rasanya, pastinya ia bersangkut paut dengan pembentangan menongkah badai alam pekerjaan yang disediakan oleh pihak KRI. Terima kasih yang berbahagia Datuk Sri. Dan insya-Allah sebenarnya tumpuan kita adalah pada bajet 2022, jadi kita akan menantikan apakah mungkin isu-isu pekerjaan dan juga keselamatan pekerjaan akan diberikan penumpuan yang lebih efektif dalam bajet 2022. Berkorelasi daripada apa yang dikatakan oleh yang berbahagia Datuk Sri tadi, kita juga ingin mendengarkan sedikit pandangan daripada yang berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, pengerusi KRI. Silakan yang berbahagia Tan Sri. Terima kasih Saudara Ismail. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Azman kerana memberi satu taklimat yang begitu komprehensif dan kita faham memang tentang peranan yang begitu penting yang dimainkan oleh Perkeso. Sebenarnya pada tahun 70-an, awal 70-an, bila kerajaan mewujudkan dasar ekonomi baru, pada waktu itu sebenarnya keadaan kemiskinan 49.2%, iaitu warga Malaysia seorang dari 2 orang warga miskin, hidup sebagai keluarga miskin, hidup sebagai individu miskin. Dan apabila kerajaan mengumumkan dan mewujudkan dasar ekonomi baru, badan yang pertama sekali mungkin yang diwujudkan adalah Perkeso pada awal tahun 70-an. Dan Perkeso memang telah mainkan peranan yang begitu baik, cukup baik dalam 5 dekad sejak tahun 70-an. Dan insyaAllah akan terus main peranan yang mungkin lebih hebat, lebih menyeluruh dalam dekad-dekad yang akan datang. Seperti saya sebut tadi, pada waktu itu kemiskinan adalah 49.2% tahun 70. Hari ini, alhamdulillah kita dapat mengurangkan kadar kemiskinan kepada satu angka yang single digit, 8.4%. Sebenarnya kita dah capai 5.6% pada tahun 2019, tapi oleh kerana COVID telah naik sedikit, 8.4%. Kemiskinan, konsep kemiskinan yang kita bincang hari ini wujud dalam pelbagai bentuk. Dia itu satu fenomena yang multidimensional. Wujud kemiskinan pendapatan, kemiskinan pendidikan, kemiskinan kesihatan termasuk kemiskinan mental, kemiskinan perumahan. Jadi dia itu satu fenomena yang multidimensional dan juga kita punya penyelesaian juga harus multidimensional. Dan KRI mengambil pendekatan bahawa kita harus mengambil langkah dan fikir tentang solution berasaskan kepada satu framework yang multidimensional. Pada hari ini kita ambil satu, kita bincang tentang satu dari dimension itu, ialah kemiskinan pendapatan. Kemiskinan pendapatan. Dan falsafah kita dalam laporan kita ialah bahawa kerajaan telah berjaya dan terus berjaya dalam memberi bantuan kepada orang yang miskin. Yang hidup miskin, yang jatuh miskin, mereka dapat bantuan dari kerajaan, kebanyakan mereka. Saranan kita dalam laporan kita ialah kita beralih dari satu sistem di mana kita memberi bantuan kepada mereka yang miskin, mereka yang jatuh miskin, kepada satu sistem, satu ekosistem dari zaman kanak-kanak sampai zaman bersara, satu ekosistem yang mencegah individu, mencegah keluarga Malaysia menjadi miskin. Dan kita yakin bahawa sungguh pun ini satu objektif yang nampak mencabar, mungkin nampak kompleks, mungkin nampak susah.
Tapi kita yakin dan kita percaya bahawa Malaysia sudah sampai satu tahap dan mempunyai badan-badan yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak seperti Perkeso, Kuak dan lain-lain. Kita boleh mewujudkan satu ekosistem di mana kita mencegah kewujudan kemiskinan dalam tempoh yang 2-3 tahun. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Azman kerana sudi mengambil bahagian dalam panel discussion pada petang ini. Terima kasih Ismail. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob. Terima kasih yang berbahagia Datuk Sri. Baik, kita akan beralih ke sesi soal jawab. Kalau anda yang sedang mengikuti kami di ruangan Zoom ini, boleh menggunakan ruang Q&A yang mana anda boleh menekan butang raise hand untuk mengajukan soalan dan kita akan membacakan soalan anda dan dimohon juga untuk anda menyatakan dari institusi mana anda wakili dan juga nama anda untuk memudahkan kita mengajukan soalan. Boleh diajukan kepada mana-mana panel ataupun kepada berbagai Tan Sri ataupun mungkin juga kepada yang berbahagia Datuk Sri Azman untuk kita teruskan atau cara. Ayo sama-sama kita lihat apakah mungkin ada persoalan yang sudah pun diletakkan. Namun sebegitu ada juga soalan yang sebenarnya sudah pun dikongsikan ataupun diajukan ini kepada yang berbahagia Datuk Sri berkenaan tentang bagaimana kita melihat bersandarkan kepada pembentangan itu tadi Datuk Sri. Mungkin satu perkara yang pentinglah untuk kita ketahui dengan lebih lanjut. Kalau tadi banyak bercerita tentang apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan bersama dengan PKSO dan sebagainya. Namun dari segi perlindungan sosial ini kita tahu yang melebihi daripada sokongan pendapatan. Jadi apakah terdapatnya polisi lain terutamanya perkhidmatan sosial ataupun public services yang melengkapi perlindungan sosial untuk penduduk dalam kategori yang digambarkan kepada warga bekerja ini, Datuk Sri. Terima kasih. Saya ingin memanjangkan apa yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri melihat kepada bagaimana kita ingin mencegah kemiskinan. Kalau kita lihat pemahaman kita untuk perlindungan keselamatan sosial lebih kepada bagaimana kita boleh menyediakan gantian pendapatan dan mungkin kita melihat bagaimana kita boleh membantu penganggur ataupun pencari kerja, graduan dan sebagainya untuk masuk ke alam pekerjaan. Tapi kita lupa sebenarnya bila kita melihat kepada perlindungan keselamatan sosial yang lengkap di mana-mana di negara maju pada hari ini, perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif yang lengkap adalah bila kita dapat membantu mereka yang rentan, golongan yang hilang upaya, golongan yang berpenyakit, golongan yang memerlukan bantuan contohnya pemulihan dan sebagainya dapat dikembalikan semula ke alam pekerjaan ataupun dibantu diringankan dari segi hilang upaya. Ini yang mungkin kita tak nampak fungsi keseluruhan menyeluruh dari segi jaringan keselamatan sosial. Tidak ada negara yang akan menyediakan satu bantuan jaringan keselamatan sosial one to one. Maknanya kalau kita bergaji 4,000, kita mengalami hilang upaya ataupun kematian kepada pencari nafkah, pekerja itu ataupun waris mereka akan mendapat RM4,000 semula. Jadi ini yang mungkin kita rasa agak kurang sebelum ini, yang mana kita telah melihat kepada pendekatan lebih strategik. Contohnya kita mengutamakan pencegahan, pemulihan dan perkhidmatan pekerjaan dengan dasar pasaran buruh aktif. The approach today PKSO bukan berorientasikan compensation. Pendekatan kita adalah prevention before rehabilitation, rehabilitation before compensation. Jadi begitu juga bagi mereka yang hilang kerja. Jika kita berterusan memberi bantuan tanpa proses pengurusan kes, membantu mereka sama ada mereka memerlukan skill baru dan diletakkan sama ada kerja asal, kerja yang berlainan, tempat kerja asal atau tempat kerja berlainan, we will fail. So that's why
beberapa polisi telah diperkenalkan di dalam pendekatan keselamatan sosial pada hari ini, tidak seperti 15 tahun, 20 tahun yang lepas. Sebab itu we are in line with the International Social Security Association. Kita melihat kepada Vision Zero. What is Vision Zero? Kita nak memastikan kalau boleh no accident bagi mereka yang pergi ke kerja, balik ke kerja ataupun even gig riders. If we can avoid accident, dia akan berterusan. Kalau dia earn 4,000, dia akan berterusan earn 4,000. Kalau mengalami kemalangan, mungkin akan ada kekangan dari segi fizikal untuk dia meneruskan pendapatan yang dia sedia ada. Dan di samping itu, kita juga melihat kepada bagaimana jika kemalangan berlaku, kita boleh melaksanakan rehabilitasi yang komprehensif. Dan rehabilitasi ini memerlukan handholding. Sebab itu, pada tahun 2007, Perkeso memperkenalkan Return to Work program. Return to Work untuk membantu mereka yang sama ada kemalangan, hilang upaya, atau mereka yang mungkin mengalami penyakit yang membawa kepada hilang upaya. Contohnya mereka yang mengalami stroke, angin ahma. Jika kita biarkan mereka, they will just be lying down at home, bedridden, tidak ada pendapatan yang mereka biasa dapat kalau tak ada pengurus kes membantu mereka untuk bawa mereka ke program pemulihan. So we have pusat rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak. We spend about almost 300 million untuk membantu mereka yang hilang upaya dipulihkan dan kembali semula ke alam pekerjaan atau kembali semula ke kehidupan, kalau tak asal pun at least ada sedikit compromise di dalam ability mereka. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan. Dan di rehab center ni kita memperkenalkan semua teknologi yang terkini. For example, perkhidmatan rawatan Cyberdyne, iaitu membantu mereka yang mengalami spinal cord injury, kecederaan otak, lumpuh ataupun neurodegenerative disease. Daripada wheelchair bound, mereka boleh berdiri dan berdikari. Jadi we know that pelaburan ini agak tinggi, tetapi hasilnya, returnnya, kita juga telah membuat kajian dari segi return on investment bagi mereka-mereka yang mengalami hilang upaya untuk dipulihkan begitu tinggi. Jauh lebih tinggi daripada kalau kita invest dalam memberi pampasan. Dan saya juga ingin berkongsi sedikit tentang mereka yang hilang pekerjaan, contohnya melalui sistem insurans pekerjaan. Di sini juga kita melihat kepada bagaimana program pemulihan pekerja itu. Mereka tidak bermotivasi sebab hilang kerja dan sebagainya. So we look at upskilling, reskilling, dan kita melihat kepada bantuan dengan portal yang ada My Future Job untuk membantu mereka mendapat padanan pekerjaan dan akhirnya kembali ke alam pekerjaan. Jadi as I mentioned, this is very labor intensive. We have employed about 500 extra staff di bawah bantuan ataupun di dalam Public Employment Services, melihat kepada mereka yang hilang upaya dan juga hilang pekerjaan untuk dibantu untuk kembali semula kepada alam pekerjaan, atau to at least, if they cannot return to work, they can return to at least near normal to what they used to be before they had disability. Jadi inilah antara perkara-perkara polisi-polisi yang telah digariskan dan akan dipertingkatkan dalam membantu pencarum dan juga pekerja di Malaysia. Ya, terima kasih Datuk Sri. Ada sahabat kita yang bertanya soalan, Nurul Diana Kamarul Zaman, yang sudah pun raise hand ataupun mengangkat tangannya untuk bertanya soalan. Silakan Nur Diana. Okey, silakan Nurul Diana kalau ada soalan. Kita menantikan audio daripada Nurul Diana. Okey, sementara itu kita ambil soalan yang diajukan di ruangan box Q&A. Anonymous attendee yang juga bertanyakan soalan ini mungkin kepada mana-mana panel ataupun yang berbagi Tan Sri juga. Kalau gaji tak cukup, macam mana nak simpan duit? Apatah lagi nak menyumbang kepada EPF, SOKSU dan sebagainya. Jadi berkenaan laporan ini, apakah difokuskan kepada gaji kecil yang bekerja di Malaysia ini? Mungkin mana-mana panel ataupun ingin menjawabnya? Boleh, Ismail, betul. Kalau masalah gaji yang kecil ini memang untuk mereka contribute lagi amat susah.
Dan kita akui masalah gaji yang kecil ini adalah penting, tapi sebab fokus utama laporan adalah untuk perlindungan sosial, maka kita tidak membincangkan isu ini dengan lebih mendalam lah. Tapi anonymous memang betul lah, kalau tanpa gaji yang mencukupi, susah untuk rakyat kita untuk membuat caruman. Dan dalam masa yang sama untuk kerajaan dalam jangka masa pendek dan juga muka medium term, di sinilah di mana bantuan kerajaan untuk meneruskan caruman mungkin sangat penting supaya mereka tidak terkeluar daripada sistem perlindungan sosial yang formal. Okey, terima kasih Siti Aisyah untuk jawapan tersebut. Terus saja kepada soalan yang kedua, masih lagi tidak diketahui profil ataupun identitinya. Tak apa, kita ambil dua soalan ini. Okey. Ini sedikit kontroversi ni. Mungkin Tan Sri nak jawab. Bagaimana kita nak melancarkan sistem perlindungan yang lebih bersifat berjangka panjang, sedangkan pemimpin ahli politik kita berjangka pendek. Kecenderungan itu lebih fokus kepada isu-isu yang hangat diperkatakan sekarang. Jadi mungkin kalau Tan Sri nak menjawabnya, Tan Sri. Tan Sri pun berpengalaman dalam politik, jadi ya, apakah mungkin your point of view, Tan Sri? Kita masih Ismail. Kerajaan, kalau kita lihat kerajaan kita sejak merdeka, kerajaan memang mempunyai satu fokus jangka panjang. Kerajaan ini kita maksudkan kerajaan as a whole, ahli politik, civil servant, GLC, dan kita semua civil society. Jadi pada masa ini pun sungguh pun ada juga politik-politik jangka pendek. Kerajaan as a whole mempunyai satu wawasan jangka panjang. Wawasan kita kemakmuran bersama. Itu satu polisi jangka panjang yang telah diwujudkan oleh kerajaan. Dan untuk mencapai kemakmuran bersama, kita mewujudkan, kita adakan dua Malaysia Plan. Black Malaysia Plan yang ke-12 yang baru diumumkan, dan 5 tahun kemudian kita akan mewujudkan, membentangkan Malaysia Plan yang ke-13. Itu jangka panjang. Itu 5 tahun, 10 tahun. Dan tiap-tiap tahun untuk mencapai wawasan kita 2030, kita ada bajet yang akan diumumkan pada hari Jumaat ini. Jadi semua pun nampaknya bahawa kerajaan atau ahli politik kadang-kadang fikir tentang jangka masa pendek, tetapi kerajaan as a whole, society as a whole, community as a whole, kita memang dari sejak merdeka dulu fikir berlandaskan kepada satu jangka masa yang panjang. If I may add kepada komen Tan Sri tadi tu, satu daripada perkara yang kita kena tengoklah dari segi demografi juga, sebenarnya isu dalam penduduk usia bekerja ni isu yang hangat setiap masa. Contohnya pengangguran, dan ia affect so many people. Jadi sebenarnya built into our system is actually incentives to focus on this group. So the work is supaya kita sentiasa push for the direction of inclusive social protection, sebab sebenarnya banyak solution yang kita boleh cadangkan, tapi dalam pihak KRI contohnya adalah rights based inclusive social protection, yang mana kita ikuti individu tu sepanjang hayat mereka. Saya juga nak add, I think one of our recommendation is also to have satu institusi yang akan coordinate semua inisiatif social protection, and to rely more on this social insurance model, and this is important sebab social insurance ni dia didasari undang-undang, and I think this is important sebab it doesn't fully rely on political will, sebab if it's already in the law, it's a lot less likely for these benefits to be withdrawn in the next few years. Thank you. Alright, thank you Adam, thank you Aisyah. Okay, ya memang benar. Hari ini hangat. Ramai yang nak mengambil peluang ni untuk bertanyakan soalan ni, Tan Sri. Okay, ini yang seronoknya ni. Saya suka. Kita suka untuk soalan-soalan sebegini untuk diajukan, untuk kita membuka sikit.
Yang ini kepada Tan Sri, bersandarkan kepada pengalaman daripada sejarah Malaysia bagaimana krisis COVID-19 ini dapat mempengaruhi social contract dalam kalangan masyarakat, kerajaan dan juga majikan. Dan terus saja kepada soalannya, yang kedua, what is your top budget wish for working age population, Tan Sri? Ya, saya jawab soalan 2 dahulu. Soalan 2, my wish for working age population is that every Malaysian who wants to find a job can find a job. And every family can live above poverty level, much above poverty level, in such a way that even something happens, parents get ill or accident, dia tak jatuh miskin, dia tak jatuh miskin. There's enough support. So the budget should be a first step towards achieving this goal of ours. The working population should be able to live comfortably. Tiap-tiap keluarga hidup selesa, hidup bahagia. Itulah keimpian saya. Kalau boleh budget menjadi satu platform untuk mewujudkan suasana ini. Yeah. Soalan nombor 2 tentang social contract. Sebenarnya kalau kita lihat kepada sejarah, itu satu soalan yang cukup baik. Kalau kita lihat kepada sejarah kita membuat satu social contract pada tahun 71. Social contract itulah yang dinamakan Dasar Ekonomi Baru. Kerajaan menjanjikan kepada rakyat kita akan menghapuskan atau mengurangkan, minimumkan kadar kemiskinan tanpa mengira semua kau dapat hidup dalam suasana yang selesa. Yang kedua, kita pastikan bahawa kemakmuran yang hasil dari pembangunan negara kita dapat dikongsi oleh semua. Bukan satu kaum, 2 kaum, semua. Secara adil dan saksama. Itu satu social contract. Dan memang banyak challenges dalam tempoh 50 tahun, tapi on the whole, pada keseluruhannya, kita sebagai satu negara, kerajaan, rakyat, kita telah we have met our obligation. Social contract kita yang dijanji telah ditunaikan pada in most cases. Yang tinggal itu sedikit sebab kita masih ada segolongan yang sungguh pun hidup lebih kurang tapi tak hidup selesa. 4 dimensions yang saya sebut tadi. Kemiskinan sungguh pun bukan dalam angka yang besar sangat tapi masih wujud. Kemiskinan pendapatan, pendidikan, perumahan, kesihatan masih ada. Dan social contract ini kita bukan satu social contract baru tapi kita akan sambung social contract yang kita telah buat pada tahun 70-71. Kita akan sambungkan sampai kita dapat hasil supaya setiap keluarga, setiap individu warga dapat hidup selesa. Terima kasih Tan Sri. Okey, saya nak ambil dulu soalan kepada yang berbagi Datuk Sri. Ini ruang untuk Datuk Sri berjawab tentang rancangan Perkeso untuk menangani masalah pengangguran yang dihadapi oleh kebanyakan pekerja Malaysia yang bukan pencarum EIS. Datuk Sri. Okay, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dalam keadaan trend keadaan COVID ini, pengangguran kita telah meningkat. Ditambah pula dengan masalah di mana graduan-graduan lepasan sekolah keluar juga untuk mencari pekerjaan dan telah menambah lagi isu pengangguran. Atas dasar itu, kerajaan di dalam keadaan COVID ini telah memperkenalkan apa yang kita panggil program untuk membantu mereka-mereka yang bukan di bawah EIS ini untuk juga dibantu dari segi mendapat pekerjaan, di mana mereka perlu untuk hadir sekurang-kurangnya 3 interview dan dibayar sedikit bantuan. Dan di samping itu juga jika mereka mendapat pekerjaan, RM400 akan diberi bila mereka disahkan untuk mendapat pekerjaan. Bukan itu saja, bagi penganggur-penganggur yang dapat pekerjaan, they have to mobilize, maknanya dia kena keluar daripada
di mana mungkin daerah, negeri dan sebagainya. Di samping itu kerajaan menyediakan bantuan mobilization allowance. Maknanya kalau kata kurang daripada 100 km, they will get about RM500. Tetapi jika lebih daripada 100 km, one off bantuan sebanyak RM1,000 untuk mereka memulakan kehidupan di tempat yang baru. Jadi diharap dalam bajet yang akan diumumkan, perkara ini akan diteruskan dan bagi mereka-mereka yang bukan di bawah pencarum EIS, sebenarnya bantuan sedia ada, cuma satu saja. Bila kita ada peluang, kita daftarlah di dalam My Future Job, beratus ribu peluang pekerjaan telah didaftar di dalam portal My Future Job, dan cuma satu saja Tan Sri, buat masa ini dalam orang kata difficult time, unprecedented event, jangan memilih. Kalau kita memilih, kita katakan kita graduan sekian-sekian, kita ni sains ataupun culinary dan sebagainya, saya nak dapat kerja yang berkaitan dengan kelulusan saya, agak sukar. But kita yang penting ada saja peluang pekerjaan, ambil peluang, dapatkan pengalaman, insya-Allah I think once the time good, keadaan ekonomi bertambah baik, pelabur-pelabur masuk dengan banyak, ada peluang untuk kita mendapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi ini sedikit pandangan saya dan juga inisiatif telah dilaksanakan dan insya-Allah kita harap kerajaan akan terus mengumumkan di dalam bajet yang akan datang. Okey. Baik. Alright, juga kita ada soalan dari Muhammad Arif Ithnin. EPF with 14.59 million members, yet 43% of its members is having less than 10k in account 1. Some drastic, big and fast intervention are needed to be introduced, or else the next generation of today would be in job D or danger or being harmed. Anak-anak di masa akan datang akan terus mewarisi ketiadaan sifat menabung ini. Apa mungkin pandangan panel bercerita tentang penabungan masa hadapan? Sure, I'll take this question. Masalah kurang menabung tu mungkin satu, tapi masalah yang lain juga relate kembali kepada masalah gaji yang sedikit. Kadang-kadang, especially during COVID-19, bila penabungan EPF itu menjadi satu sumber untuk households yang hilang kerja, untuk menjadi satu perlindungan sosial tapi secara private, bukan melalui skim-skim kerajaan contohnya. Jadi mereka terpaksa bergantung dengan bantuan ini. Bukan hanya jadi apa yang diperlukan sebenarnya memang betul satu polisi yang penting, satu reform yang penting untuk perlindungan sosial sewaktu di umur tua. Jadi untuk Encik Arif, dalam 2 minggu akan datang kita sebenarnya akan ada satu webinar yang membincangkan masalah dan juga risiko pada usia tua dan perlindungan sosial yang mungkin boleh membantu rakyat Malaysia di usia tua mereka. Jadi kami harap Encik Arif boleh join webinar kami 2 minggu akan datang. Thank you Aisyah. Sedikitlah kita ambil satu lagi soalan yang tadi kita skip tadi. Your proposal seems to expand coverage, but won't that cost more money, and the government always saying they don't have any. Even expanding coverage for existing contributory schemes require people to earn enough to do this, and unemployment is high now because of COVID-19. Are there any specific recommendations to have working age now, and also the rights-based equity? What are we doing to head towards that direction? Okay, if I also take this question. All right. I think the approach is, I'm just going to quote what Tan Sri said 2 weeks ago. We can't afford it, but can we afford to not spend on it? If we look at cross-country comparison, the spending that Malaysia puts into social protection is actually far lower, even compared to other countries. So the work really has to push for the government to actually really invest a lot more resources into SOCSO, into building a very resilient social protection system, because we might never know when the next economic crisis, when the next pandemic will happen. So yes, the tax base is not big, then the work has to be about expanding that tax base. And in terms of assistance for unemployment, I think Dr. Azman has mentioned some great initiatives by Perkeso. And the work has to be about, how do we build these programs into longer term schemes that can help and follow people throughout their lifetime, not just, when they are young, when they are earlier, but also what if they lose their job during the, in their middle age, for example. That requires a different policy approach and different set of support system for these workers.
In terms of right-based equity, so I think this goes back again to another principle of the laporan menungkah badai, which is we want to focus on individual risks and support for the individual as a right for them to their own social protection. So what has happened in how we approach social protection in Malaysia is that it's always based on households. So contohnya bantuan prihatin rakyat is given to households of a certain income threshold, but it ignores the composition of the household. For example, if they have a disabled person, if they have an elderly, or if it's just actually a young couple, for example. When we shift it to an individual-based social protection, what we do is that we recognize the individual circumstances and provide assistance and social protection based on their circumstances. So again, this is actually, by shifting away from, say, household-based social insurance and promoting for more an individual-based social insurance based on their individual, risk profile, as well as their life cycle, trajectory, we hope we can push further into more rights-based equity for people in Malaysia. Okay, thank you Siti Aisyah. Okay, sedikit ini saya nak selitkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Azman berkenaan kenapa migrant domestic worker tidak masuk dalam skim keilatan dan skim insurans pekerjaan. Mungkin daripada pihak PKSO boleh menjawabnya, Datuk Seri. Okay, terima kasih. Bila pertama kita memperkenalkan semula skim untuk pekerja asing ini, memang niatnya hanya untuk melihat kepada skim bencana pekerjaan kerana skim keilatan mempunyai qualifying period. We don't want to do apa orang kata daylight robbery. Maknanya kita mengambil caruman kelayakan hanya selepas 2 tahun. But looking at way forward, kita mungkin akan melihat kepada macam mana kita boleh menyediakan skim keilatan yang hybrid yang tidak memerlukan qualifying period yang lama, mungkin within a year. Jika mereka mengalami penyakit hilang upaya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, mereka juga layak. So I think we really need to study on this, which we have started some discussion within PKSO untuk melihat bagaimana kita boleh menyediakan juga skim keilatan kepada pekerja asing. Berkaitan dengan bagi mereka yang hilang pekerjaan, perkara ini telah dimasukkan di dalam cadangan pindaan akta. Dan kita hanya menanti kelulusan Yang Berhormat Menteri untuk mengangkat cadangan ini ke Kabinet, dan jika diluluskan satu pindaan akan dibuat di mana pekerja asing juga layak untuk dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan jika mereka hilang pekerjaan. Because looking at what happened to COVID, ramai pekerja asing yang tidak bekerja disebabkan masalah tidak ada aktiviti perniagaan, yang terpaksa di kuarantin, yang terpaksa balik dan sebagainya, have to shorten because they spend money when they come here, but mungkin whatever investment they have put in untuk datang ke sini, mereka tidak dapat untuk dapatkan pendapatan. Jadi ini antara perkara-perkara yang dikenal pasti, dan kita harap once ada kelulusan pindaan dibuat, mereka juga boleh ataupun layak untuk mendapatkan skim di bawah sistem insurans pekerjaan. Okey, baik. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri atas jawapan tersebut, dan itu kita melengkapkan jawapan-jawapan bagi soalan-soalan yang ditanyakan oleh para penonton kita. Juga terima kasih kepada anda semua yang menyertai, sama ada dalam perkongsian Perseriman Dalam Talian di Zoom meeting ini ataupun di ruangan Facebook Perseriman Dalam Talian. Kalau anda ingin mendapatkan laporan, sekali lagi kami ingin mewar-warkan kepada anda, boleh ikuti kami di laman sosial dan juga boleh menggunakan hashtag My Perlindungan Sosial, hashtag Menungkah Badai di ruangan media sosial anda. Juga boleh menggunakan hashtag Building My Resilience or My Social Protection on your social media. Dan sekali lagi anda juga boleh muat turun laporan Building Resilience Towards Inclusive Social Protection in Malaysia, dan juga atur cara perkembangan semasa acara KRI di laman media sosial, di Twitter, Facebook, LinkedIn dan juga Instagram, ataupun anda boleh mengimbas QR code untuk siaran akhbar, laporan dan juga bahan-bahan berkaitan laporan Menungkah Badai yang juga turut disediakan dan juga turut tersedia untuk sama-sama kita tekuni dan kita baca bersama. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Kalau ada sebarang persoalan yang masih lagi ingin diajukan, kita juga akan masih lagi menjawab persoalan anda, namun boleh emailkan kepada krievents@institute.org, ataupun mungkin soalan kepada Yang Berbahagia
Datuk Seri Dr. Muhammad Azman untuk berkaitan perkeso juga boleh diajukan kepada laman email tersebut. Webinar akan datang, kita akan bercerita tentang fokusnya adalah warga emas, menyelesaikan tentang golongan kanak-kanak, warga bekerja dan juga warga emas. InsyaAllah kita akan memberitahu dari semasa ke semasa tentang webinar yang akan datang pada bulan November nanti. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada para pembentang kita pada petang ini, iaitu Adam Firuz, Siti Aisyah Tumin dan juga yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad, juga yang berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob kerana berkongsi idea, pandangan dan juga buah fikir dalam pembentangan menungkah badai alam pekerjaan yang dianjurkan oleh Khazanah Research Institute pada petang ini. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami. InsyaAllah kami akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.